السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu di antara maghrib isyak dan menggunakan kitab penawar bagi hati. Yang ini perbincangan kita pada bahagian berkenaan dengan sifat-sifat kepujian. Ini kita sambung masih dalam sambungan qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang ini masih dalam perbincangan bab yang ketiga pada menyatakan zahid. Betul. Yang mana zahid ataupun zuhud adalah merupakan satu daripada perbuatan atau sifat-sifat yang terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mudah untuk kita fahami zahid ataupun zuhud itu, yakni tidak ada dunia di dalam hati, tidak ada kecintaan kepada dunia di dalam hati. Kalau ada dunia pun di tangan untuk berusaha. Berbeza dengan orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia dan luarnya pun dia memang terlibat dengan dunia. Sebagaimana manusia, selagi dia masih ada hayat atau masih dia menetap di bumi Allah, sudah tentulah akan berhubung dengan dunia. Cuma beza di antara orang yang tidak meletakkan dunia di dalam hatinya, tetapi berusaha di tangan sahaja dalam mencari rezeki Allah. Berbeza dengan golongan kedua, dalam dan luarnya ada dunia. Dalam hati ada dunia, di tangan pun ada dunia. Jadi maknanya berbelit dengan dunia, sehingga boleh menyebabkan dia melupakan tujuan utamanya. Tujuan dijadikan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini umpama sebagai tempat persinggahan yang satu hari memang Allah Ta'ala tetapkan kita akan meninggalkan dunia dan akan kembali kepada Allah melalui jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah. Yang selepas daripada mati ada dunia yang lain, alam yang lain, alam barzakh. Dan daripada alam barzakh ataupun alam kubur, setiap yang bernyawa akan dibangkitkan di mahsyar. Dan di mahsyar itulah akan diperhitungkan segala amalan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhirnya, setiap orang akan ditempatkan sama ada di syurga ataupun neraka Allah wa na'udzubillah. Bermakna dunia ini adalah bukan tempat selama-lamanya. Dan kerana di antara sifat yang terpuji, perbuatan terpuji
yakni kita mengambil jalan zahid, jadi orang yang bersifat zahid ataupun zuhud, yakni meletakkan dunia bukan di hati tetapi di tangan untuk mengolahkannya sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, yang di hatinya ada Allah untuk dia cintai, bukan dunia untuk dia cintai. Sambungan pada muka surat 73 kitab saya ini, betul? Cuba baca dia punya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sambungan pada muka surat 74. Kita ambil pangkal sedikit. Yang mana dalam perbincangan yang lepas berkenaan dengan sedikit perbincangan, adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, maka iaitu dinamakan fakir, yakni fakir tiada ada ia zahid, tetapi ada bagian fakir itu kelebihan atas kaya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di sini ada perbezaan ataupun dibezakan di antara fakir dan juga zahid. Apa yang dimaksud ini fakir? Fakir di mana apa? Orang yang yakni dalam hatinya dia gemar dengan dunia, dia masih ada dalam dirinya kecintaan ataupun suka kepada dunia, walaupun sebegitu dia berusaha menolak kecintaan dunia itu, di mana orang yang macam ni status dia fakir ataupun fakir dalam hati. Yani dia belum sampai kepada martabat zahid ataupun zuhud ini. Orang yang tidak ada langsung kecintaan kepada dunia, dia buang kecintaan pada dunia, yang ada di tangan hanya untuk menguruskan dunia. Berbeza dengan orang yang ada di dalam hatinya cinta kepada dunia, tetapi dia berusaha untuk menghilangkan cinta itu kepada dunia. Di mana orang macam ni dia sampai kepada martabat fakir. Fakir ini sudah baguslah. Fakir dalam hatinya usaha agar tidak ada kecintaan kepada dunia. Jadi kena usaha keras. Kena usaha keras melawan kecintaan kepada dunia. Walaupun ada bibit-bibit kecintaan, tapi berusaha keras untuk menghilangkan akan kecintaan ataupun kesukaan hati kepada dunia. Orang macam ni martabat fakir ataupun fakir. Jadi kita ulang, berbeza dengan zahid, orang tu tak payah dia nak berusaha nak menghilangkan kecintaan kepada dunia. Memang dalam hatinya memang tidak terdetik dunia sedikit pun, yang ada dalam hatinya Allah. Di mana dia melihat kesemuanya Allah, bekas kerja Allah, bekas kejadian Allah. Dia lihat alam ini Allah yang jadikan. Dia lihat kekuasaan Allah yang jadikan. Dia lihat segala kemewahan Allah yang jadikan, makna dalam hatinya ada Allah. Berbeza orang yang melihat dunia baru dia lihat Allah. Dia berusaha untuk menghilangkan kemewahan, kecintaan, pangkat, kegemaran kepada dunia, usaha nak buang kecintaan itu dipanggil sebagai fakir ataupun fakir. Dan sudah bagus. Di mana kenapa tuan-tuan perbincangan ini agak penting, sebab apa? Kecintaan seorang itu kepada dunia boleh menyebabkan dia akan terjerumus kepada lupa kepada Allah. Cinta kepada dunia boleh menyebabkan dia melupakan tanggungjawab dia dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Mungkin dia boleh beribadah, tetapi dia tidak boleh sampai kepada martabat ihsan. Ini ihsan satu martabat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Hadis yang terkenal, hadis yang merupakan sebagai rukun kepada agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, di mana bagaimana Jibril datang mengajar Nabi dan disaksikan oleh para sahabat, yakni tentang apa yang dimaksudkan dengan Islam, apa yang dimaksudkan dengan ihsan, apa yang dimaksudkan dengan iman, dan juga apa yang dimaksudkan dengan ihsan. Mana ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah,
fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Di mana apabila malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, man ihsan, apakah yang dimaksudkan ihsan? Nabi jawab, anta 'abdullaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yani kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, Allah Subhanahu wa taala tetap melihat kamu. Maknanya, bagaimana kita nak melihat Allah di dalam beribadah kepada Allah, yakni selagi ada dunia, makna kita tidak dapat merasai adanya Allah. Apabila kita sembahyang, bagaimana sembahyang kita mula daripada takbir, di mana tengah-tengah salat mungkin akan hati kita lalai sebab dalam hati kita ada dunia. Inilah maksud kepentingan zuhud di dalam hati kita, agar hati kita tu ada Allah. Apabila hati kita ada Allah, kita sampai kepada martabat yang ihsan. Ihsan itu martabat yang paling tinggi lah. Yang dalam hadis itu ada dua martabat, iaitu musyahadah dan juga muqarabah. Yang pertama yang musyahadah, maksud musyahadah itu menyaksikan Allah di dalam hatinya apabila dia beribadah. Dan kalau tak sampai martabat itu pun dia muqarabah. Maknanya setiap perkara, setiap gerak-gerinya merasai Allah Subhanahu wa taala memantau. Dua keadaan. Mungkin susah nak sampai kepada martabat musyahadah, yakni kita dalam apa juga aspek hidup kita lihat Allah dahulu. Itu payah juga nak sampai martabat itu, tapi itulah martabat ihsan yang paling tinggi, dipanggil sebagai musyahadah. Tapi setidak-tidaknya ada dalam diri kita perasaan, menjiwai, merasai setiap apa yang kita buat, kita diperhatikan oleh Allah. Ini maknanya pertarungan hati ini sama ada iman dan juga dunia itu kuat. Apabila ada dunia di dalam hati kita, maknanya tidak ada Allah. Mana mungkin ada Allah? Contohnya kita buatkan tadi, apabila kita salat bermula daripada takbiratul ihram, apakah sampai kepada salam itu ada Allah dalam hati kita ataupun hati kita merawang pergi jauh? Dan kalau kita berjaya dalam salat kita daripada takbiratul ihram sampai kepada salam hanya ada Allah dalam hati kita, maknanya kita ini sudah sampai martabat musyahadah. Dan kalau dalam hati kita ni pergi mari hati kita Allah dan juga dunia, Allah dan juga dunia, itu adalah merupakan baru peringkat merintis untuk musyahadah kepada Allah. Ini biasa berlaku. Kita takbiratul ihram mungkin ada Allah lagi dalam hati kita, kita faham kita tengah solat. Kita apabila dalam pertengahan solat mungkin kita hati kita jauh pergi. Mungkin pergi ke tempat kerja, mungkin pergi ke tempat yang kita akan pergi lepas solat, dia jauh pergi. Dan kita berusaha tarik kembali hati kita agar ingat Allah, di mana kita belum sampai lagi pada martabat musyahadah. Inilah ilmu, inilah merupakan satu perbahasan yang penting kita kena usaha. Biarlah dunia itu bukan untuk kita cinta. Kita boleh berusaha dengan dunia sebab kita masih di dunia. Ini dunia ini sebagai tempat untuk kita mencari bekal akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Ini tempat kita cari untuk berbekal kepada akhirat. Walaupun sebegitu, usahakan dunia itu di tangan sahaja untuk kita usaha, dan dalam hati kita ini tidak ada yang kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia ini dia boleh jadi melampau-lampau. Di mana di sini ada perbezaan di antara fakir dan kaya. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala hasan sahih. Taraf hadis ini adalah hasan sahih. Ia bermaksud masuk syurga sekalian fakir umatku dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu dengan 500 tahun. Dan pada satu riwayat dengan
40 tahun, maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir zahid atas yang gemar kepada dunia. Dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba atas yang kaya yang loba, menyebut akan dia oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Dalam hadis ini berkenaan dengan perbezaan di antara status kedudukan orang yang fakir, orang yang miskin dan juga orang yang aghnia, orang yang kaya. Di mana perbezaan di sini perbezaan masuk syurga. Jadi kedua-dua ni, orang yang kaya dan orang yang miskin ini masuk syurga. Maknanya mereka yang layak masuk syurga. Walaupun sebegitu, dengan kemiskinan mereka, yadkhulu fuqara ummatil jannah qabla aghniyaihim bi 500 'am. Yani masuk fuqara, orang-orang fakir daripada umat aku, kata Rasulullah SAW, al-jannah, masuk ke mana? Ke syurga qabla, yani sebelum aghniyaihim, sebelum daripada orang-orang kaya daripada kalangan mereka. Jaraknya bagaimana? Bi 500 'am, yani sejarak 500 tahun jarak. Mana apa tuan-tuan? Orang yang dua-duanya orang yang layak masuk syurga. Orang kaya yang layak masuk syurga dan orang miskin yang layak masuk syurga. Dalam hadis ini tidak cerita orang tak layak, memang dua-duanya layak masuk syurga dengan sebab amalan dan dengan sebab iman dan amalan mereka. Di mana masuk syurga ni, syarat masuk syurga adalah dua syarat. Yang pertama, iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yani orang-orang yang masuk syurga ni, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan khabarkanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Yani bagi mereka apa? Syurga yang bawahnya mengalir sungai. Maknanya nak masuk syurga ini adalah syaratnya beriman dan juga beramal soleh. Tidak ada syarat yang lain. Jadi masuknya golongan ini, golongan yang kaya dan miskin ini adalah merupakan orang yang akan masuk syurga. Cuma kedudukan masa hidup mereka ni, orang kaya dia kaya, orang miskin dia miskin. Tapi di hari akhirat besok, di antara keduanya ada orang miskin dia akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang memang dia layak masuk syurga. Jadi ada sebanyak sebab lah. Di antara sebabnya, sebab kekayaan itu menyebabkan kita akan banyak dihisab. Daripada mana sumber pendapatan kita, ke mana kita gunakan pendapatan ataupun hasil harta itu. Jadi kesemua itulah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, secara tafsili, satu persatu, yang menyebabkan seseorang itu akan lambat masuk syurga. Dia layak masuk syurga, tapi dengan harta yang banyak itu akan dihitung satu persatu. Dari mana dia dapat dan kepada apakah yang dia perbuat. Sabit dengan hadis. Memang hadis, ada hadis yang menyebut sebegitu. Berbeza dengan orang yang fakir, yang miskin ini sudah tentu dia tidak ada harta. Jadi harta kalau ada sikit pun, sikit dihisab. Dan kegunaan daripada harta itu sudah tentulah hanya tidak melebihi, tidak melewati daripada keperluan hidup. Orang kaya ini sudah tentulah harta yang ada itu walaupun halal, mungkin ada harta dia akan gunakan lebih daripada melewati keperluan hidup. Walaupun dalam perkara-perkara yang mungkin halal, tetapi bermewah-mewah yang menyebabkan pembaziran ataupun pemborosan, yang ini pun akan disoal oleh Allah. Jadi bukan bermaksud Islam itu membenci kekayaan. Bukan. Islam tidak membenci kekayaan. Tetapi yang tidak disukai oleh Allah adalah kekayaan yang boleh menyebabkan seseorang itu lupa tujuan dijadikan oleh Allah. Itu yang salah. Dan kalau kekayaan itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu yang terbaik. Di mana di antara kalangan sahabat Rasulullah SAW yang kaya dan
dipuji oleh Rasulullah SAW. Abdurrahman Al-Auf, salah seorang sahabat yang disebut daripada 10 sahabat yang disebut nama satu-satu masuk syurga, Abdurrahman Al-Auf. Walaupun sebegitu, kekayaan dia itu menyebabkan dia lambat masuk syurga sebab akan dihisab walaupun sahabat Nabi. Jadi ini adalah merupakan perbezaan, bukan kebencian Allah pada kekayaan. Kekayaan itu adalah makhluk Allah. Kekayaan, kemiskinan itu semua makhluk Allah. Yang Allah Ta'ala tidak suka dengan kekayaan itu menyebabkan seseorang terlupa tujuan dia dijadikan oleh Allah. Tujuan utama kita dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang benda dia boleh berlaku, tidak kaya mana sangat pun. Kadang-kadang masa kita gaji sedikit, pangkat pun tidak tinggi, kita boleh hadir untuk kita solat berjamaah dan duduk dalam majlis ilmu. Tapi apabila kita diuji dengan pangkat dan gaji yang lebih sikit, kita sudah sibuk. Dan mungkin kita datang solat berjamaah waktu yang tertentu, dan mungkin kita datang juga solat mengaji dalam waktu yang tertentu. Dan mungkin apabila kita diuji lagi dengan pangkat yang lebih tinggi dan gaji yang lebih banyak, mungkin di waktu itu kesibukan kita sudah melebihi daripada masa yang kita boleh peruntukkan untuk solat berjamaah dan menuntut ilmu. Dan lama-lama kita sudah cuai daripada solat berjamaah dan menuntut ilmu. Inilah benda yang biasa berlaku. Masa kita susah, nampak wajah kita di surau di masjid. Masa kita senang, kita pun hilang. Jadi maknanya masjid dan surau ini adalah tempat masa susah, bukan masa kita senang. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit daripada kalangan hamba aku bersyukur. Maksud apa? Sedikit bersyukur itu di waktu manusia ataupun hamba Allah dapat nikmat, dia menggunakan nikmat itu mendekatkan diri kepada Allah. Sikit yang macam itu. Orang yang mendapat nikmat ini, dia bersyukur, satu syukur dengan lidah. Syukur yang lebih utamanya menggunakan nikmat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sikit orang yang boleh menggunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang nikmat Allah itu menyebabkan dia semakin jauh kepada Allah. Mula-mula mungkin masa dia tidak senang, dia duduk dekat surau, rumah dekat surau, apartmen dekat surau, rumah-rumah dekat surau. Apabila sudah kaya, dia beli rumah yang agak privacy, yang agak tidak bising, ada tembok, di mana dia sudah menjauhi daripada rumah Allah. Apakah salah? Tak salah. Tapi apakah kekayaan dia itu yang menjadi tembok untuk dia jauh daripada Allah? Tak salah. Dia duduk tempat orang kaya, ada tembok rumah, tak salah. Tetapi apakah setiap waktu sebagaimana dia susah dahulu, dia boleh datang solat berjamaah? Apakah dengan rumah yang bertembok dan rumah yang berbentuk privacy itu dia semakin jauh daripada Allah? Jadi kadang-kadang tidak jadi sedar. Dan kalau dia rumah bertembok, rumah besar, rumah privacy, tapi setiap waktu tetap dia sama juga, dia sama dulu. Masa dia susah, dia pergi apartmen, dia boleh datang ke masjid, ke surau, itu tak ada masalah. Maknanya dia masih menggunakan nikmat Allah untuk dekatkan diri kepada Allah. Apabila dah kaya, mungkin kereta semakin banyak, semakin besar, di mana dengan kekayaan ataupun kereta yang semakin banyak itu, dia semakin boleh pergi ke masjid. Sepatutnya begitu dia punya kiraannya. Tetapi kadang-kadang berlaku sebalik, semakin jauh daripada Allah. Dan timbullah yang kita kita sudah yang kita dapat peraturan baru kan, yang kita ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam, peraturan baru, yang ceramah itu dalam masjid sahaja. Betul, yang tidak boleh keluar. Sebab masjid ataupun surau, saya pernah diserang oleh satu orang yang dikata dia bising sebab ceramah. Inilah maknanya akhir zaman. Akhir zaman, dia tidak sedar sesungguhnya ceramah itu sebenarnya akan membantu dia ingat kepada Allah. Tapi apabila ceramah itu sudah tidak dikeluarkan daripada masjid ataupun surau, maknanya hatinya akan membeku, hatinya akan jadi keras untuk ingat ataupun dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala sebut
"Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang a'rada 'an dzikri, yakni dia jauh daripada peringatan aku. Man a'rada 'an dzikri, makna dia ni tidak mau dengar, dia menjauh daripada peringatan aku. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya hidup yang sempit. Apabila ada ceramah dia malah tak mau dengar ceramah. Makna sesungguhnya ceramah-ceramah ni adalah merupakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Ustaz-ustaz dia berceramah apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala perkatakan daripada Al-Quran dan apa yang diperkatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Takkan ustaz ni datang ceramah berdasarkan kepada kitab Taurat ataupun kitab kitab Weda ataupun kitab Hindu dan sebagainya. Tak mungkin lah. Sebab walaupun tidak sebut dalil Al-Quran dan hadis, sudah tentu kesimpulannya daripada Al-Quran dan hadis. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya hidup yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dihimpunkan di hari akhirat besok di mahsyar dalam keadaan buta. Tapi tidak mengaku itulah. Maknanya di antara satu segi yang lain, orang nak minta ilmu itu kena datang ke masjid, ke surau. Dan di sini ada satu perbezaan lagi. Ada yang masuk ke syurga ni beza 40 dan juga 500 tahun. Apa perbezaan di sini? Perbezaan di sini, yakni di antara orang yang fakir, yang dia zahid, yang zuhud, dia lebih awal masuk syurga 500 tahun daripada orang kaya yang layak masuk syurga. Berbeza dengan orang fakir yang dia tidak zuhud, dia fakir tapi dia beriman, beramal saleh, tapi dalam hatinya ada juga gemar kepada dunia. Orang kafir, orang fakir yang macam ni, dia masuk syurga lebih awal daripada orang yang kaya yang layak masuk syurga sejarah 40 tahun. Di mana dengan sebab apa? Dalam hatinya tu ada suka kepada dunia. Dan menyebut akan dia oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dan bersembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa hasanu, dan menhasankan oleh Imam Tirmizi akan hadis ini. Apa maksud hadis ini? Artinya, hai Allah, Nabi doa dalam hadis ini adalah merupakan bentuk doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani, ya Allah, hidupkanlah olehmu akan daku miskin. Nabi minta kepada Allah hidup dalam keadaan miskin, dan matikanlah olehmu akan daku dalam keadaan miskin. Ini permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang tak sanggup nak kita minta. Ini hadis hasan, maknanya hadis hasan ni boleh jadi hukum lah. Di kategori hadis ni ada hadis yang dimana hadis sahih, dan juga hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Dhaif itu macam kategori lah. Jadi hadis hasan ni duduk di tengah-tengah. Secara umumnya hadis hasan tu boleh dijadikan sebagai hukum. Tapi jarang kita nak doa macam ini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah olehmu akan daku miskin, dan matikanlah olehmu akan daku miskin. Jarang kita nak doa ini. Tuan berani tak? Jarang. Ini hadis Nabi ni. Mana kita nak ikut sunnah ni, ikut sunnah ni, sunnah ni Nabi doa ni. Ikut sunnah, ikut sunnah. Kena ikut sunnah. Tapi sunnah yang ni agak bukan ikut ni. Kalau sunnah suruh sayang kepada orang fakir, miskin tu masih kuat lagi kita. Tapi yang ni bukan ni, nak minta ni. Tak kita buat macam ni.
tolak terus. Ini sunnah, hadis ini hasan. Jadi hadis hasan ini apa? Tidak ada pertikaian ulama, boleh jadi sebagai hukum. Dan kalau untuk beramal sudah tentulah hasan. Jadi hasan, sahih hasan dan juga dhaif dalam kumpulan hadis ahad. Dia ada satu jenis lagi hadis dalam kumpulan mutawatir. Mutawatir ini maknanya yang meriwayatkan hadis itu cukup ramai dan mustahil nak ada kesilapan, nak ada kelupaan, cukup ramai. Bagaimana Al-Quran itu khabar mutawatir. Setiap masa yang mendengar bacaan Al-Quran itu cukup ramai dan mustahil untuk berpakat-pakat untuk menipu ataupun lupa, dipanggil khabar mutawatir. Jadi hadis ni dia ada beberapa kategori. Ada mutawatir, ada ahad dan ada masyhur. Dan kalau biasa hadis sahih ini dia kategori ahad. Begitu juga hasan, begitu juga dengan dhaif. Dhaif macam-macam kategori lah. Dan ada satu lagi dia bukan hadis. Yang hadis maudhu', dia bukan hadis. Cuma ulama-ulama yang menyindir orang yang mereka hadis dia panggil hadis. Tapi ulama hadis kata maudhu', hadis maudhu'. Itu hadis fake, hadis palsu. Jangan kita samakan hadis palsu itu dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu dia bukan termasuk dalam kumpulan hadis palsu itu. Hadis palsu itu memang betul-betul dia bukan daripada hadis dhaif ni, kerana macam-macam kategori. Dan kemungkinan besar daripada Nabi ataupun mungkin tidak. Jadi nak kata tidak pun tak berani. Kalau dia betul daripada Nabi pun kita akan menipu bukan daripada Nabi. Maknanya hadis dhaif itu kalau tidak terlalu dhaif, ini tidak dhaif jiddan. Ini ulama-ulama membenarkan untuk beramal. Cuma berhukumnya ulama tidak gunakan hadis dhaif. Jadi sekurang-kurangnya hasan dan ke atas. Hasan ni ada kategorinya hasan li ghairi ataupun hasan li zati. Begitu juga hadis sahih, sahih li zati dan juga hadis sahih li ghairi. Kadang-kadang hadis hasan boleh naik martabat pada sahih apabila ada syawahid, ada hadis lainnya pun dipanggil sahih li ghairi, dia naik daripada hasan kepada hadis sahih sebab ada syawahid, ada hadis-hadis lain semakna tapi jalur riwayatnya berbeza yang menaikkan dia, menongkak dia jadi kuat. Dia kena belajar ilmu hadis lah, dalam ilmu mustalah hadis. Wafat oleh Nabi SAW pada ketika baju besinya tergadai pada Yahudi kerana hutang yang sebab nafkah ahlinya. Inilah doa yang Nabi pohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu makbul. Sehingga wafat, di waktu wafat Rasulullah SAW ada harta dia, tapi harta tu digadaikan kepada Yahudi sebab pun nak pinjam duit untuk belanja makan isteri. Apakah Nabi malas? Bukan. Apabila kita kata Nabi malas, tak boleh. Boleh merosakkan akidah. Kita kata Nabi malas sebab malas itu adalah merupakan sifat yang tercela bagi seorang Rasul, bukan malas. Cuma oleh kerana jawatannya, jawatan ketua negara yang besarnya adalah Rasul dan dia adalah sumber kepada hukum. Jadi makna kesibukan di dalam agama itulah yang menyebabkan baginda SAW tidak seperti orang biasa untuk mencari duit, mencari nafkah. Tapi walaupun sebegitu Rasulullah SAW ada nafkah. Di antara sumber pendapatan Rasulullah SAW adalah 1/5 daripada harta perang. Harta perang itu dibahagikan kepada 5 bahagian. 1/5 adalah untuk Rasulullah dan juga ahli keluarganya. Maknanya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab apa? Mengambil kira tugasnya, sibuknya sebagai seorang Rasul, sibuknya sebagai seorang pemimpin negara. Yang pemimpin negara ini tidak bergaji. Tidak sama dengan sekarang. Pemimpin negara sekarang bergaji. Rasulullah SAW tidak bergaji. Dan dia sibuk untuk menceritakan atau berdakwah tentang Islam. Dia sebagai sumber rujukan segala fatwa-fatwa dan dia sebagai Rasul, sebagai pemimpin dan kalau perang dia sebagai panglima perang, mengatur strategi perang. Jadi keseluruhan hidup itu amat sibuk dan keluarganya besar.
Jangan kita kata orang salaf itu adalah pemalas. Siapa yang kata orang pemalas, maknanya kita telah mencela Rasulullah SAW. Yang mana sifat malas itu adalah sifat yang tercela sebagai seorang Rasul. Walaupun segitu, kalau kita lihat di sini, Rasulullah dia miskin. Miskin sebab apa? Di antara sebab kemiskinan juga yang lain, kadang dia ada juga harta, tapi dia suka bersedekah. Dalam satu peristiwa, Rasulullah selepas salam terus bergegas keluar daripada masjid dan dia datang semula. Yang ini sahabat tanya, kenapa Rasulullah ada hal apa? Nabi kata, aku teringat aku ada harta. Dan dia balik untuk mensedekahkan harta yang dia ada. Maknanya murah Rasulullah itu kalau kita lihat lebih laju daripada laju anak panah. Keluar anak panah itu kan laju. Maknanya kalau tepat sasaran laju. Kalau binatang yang lari atau musuh yang lari, kalau di panah itu kan kena. Mana lajunya menepati sasaran. Dan walaupun segitu sifat murah, Rasulullah itu lebih laju daripada laju anak panah. Ingat saja ada harta terus bersedekah. Dan kerana itulah hampir dia ni tidak ada harta. Dia ada juga, ada jadi pegang, dia dapat harta. Ada lebih 70 peperangan. Ekspedisi perang tu lebih 70. Selepas Rasulullah duduk keluar daripada Mekah, berlakunya ekspedisi yang melibatkan peperangan. Ada peperangan yang terpaksa perang bersemuka dan kadang-kadang musuh lari tinggalkan harta. Ada lebih 70 kata ulama-ulama sirah. Dan daripada 70 itulah 1/5 daripadanya adalah untuk Rasul dan juga keluarganya. Ada harta, bukan kita kata tidak ada harta. Dan harta-harta itu juga dikatakan oleh ulama sirah. Kalau boleh baca dalam kitab Sirah An-Nabawi itu Syekh Ramadan Al-Buti, yang banyak cerita berkenaan dia pun ada harta, ada kebun kan. Apabila berlaku peperangan, dia merampas kebun itu kan dapat juga kepada Rasulullah. Dan Rasulullah suruh ataupun mewakilkan para sahabat untuk menguruskan harta. Ada harta untuk keluarganya. Tapi begitulah, dia punya murah Nabi itu lebih laju daripada keluarnya anak panah. Murah nak sedekah. Sehingga apabila wafat Rasulullah ini tidak ada harta. Yang dia ada pun baju besi, yang jadi baju besi yang digunakan untuk protector. Masa perang itu dia sandarkan kepada Yahudi untuk berhutang. Jadi mana kita nak menilai pekerti Rasulullah itu, kita kena belajar sirah dulu. Jadi yang kita kata dia tu macam ni miskin malas tu kan? Jangan sekali-kali kita tengok sirah dan bagaimana kehidupan dia. Dia ada harta dan sebab perang itu, tetapi banyaknya dia bersedekah. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia, dan tiada ada ia loba pada menuntut harta, maka tingkatnya hampir daripada peringkat orang zahid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada orang yang miskin, orang fakir ini sebenarnya tahapnya lebih rendah daripada miskin. Di mana kita tengok dalam Al-Quran, Allah Taala menyebut innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu kepada lil fuqara, fakir dan wal masakin. Di situ ada waw. Waw itu maknanya membezakan di antara fakir dan miskin. Ulama-ulama fiqh membezakan dia. Fakir itu bagaimana? Orang yang kita ambil cara mudah pahaman, orang yang dia dalam pendapatan harian dia tidak melebihi 50% pendapatan dia melebih untuk keperluan dia. Contoh, kita ambil contoh. Andai kata satu orang tu keperluan hidup dia katalah RM20 untuk satu hari. Di mana pendapatan yang dia ada tu kurang daripada separuh daripada RM20. Saya ulang. Fakir ni bagaimana kita nak faham? Contoh, satu orang tu perlu RM20 untuk belanja hidup dia untuk satu hari. Dan fakir ini pendapatan dia, perolehan dia bawah separuh daripada RM20. Contohnya RM8 ataupun RM7 daripada RM20. Maknanya fakir.
Miskin macam mana pula? Miskin ni orang yang tidak sampai kepada sasaran juga, tetapi pendapatan yang lebih daripada separuh daripada pendapatannya. Contohnya kita sebutkan tadi, satu orang yang dia perlu RM20 untuk keperluan hidup, mungkin dia ada dalam 17 atau 16 ringgit, tetap dia tidak sampai kepada sasaran untuk dia boleh lega dalam hidup harian dia. Itu maknanya miskin. Jadi fakir ni ke bawah. Dan inilah dimasukkan fakir ni. Fakir ni fakir atau miskin ni dua keadaan tentang sosial ekonomi seseorang itu. Kalau orang kaya, dia dalam apa dimaksud orang kaya dalam perspektif Islam ni? Orang kaya ni orang yang pendapatan harian dia itu, kalau dia bayar zakat fitrah, dia boleh bayar. Dia panggil orang kaya. Contohnya keperluan hidup dia RM20. Dan apabila tiba untuk bayar zakat fitrah, pendapatan tu lebih daripada RM20, di mana lebih RM20 itu dipanggil orang kaya yang berhak untuk dia bayar zakat fitrah. Contohnya pendapatan dia RM25. Untuk makan minum harian dia satu hari RM20, RM5 itu dipanggil orang berada lah. Sebab RM5 itu adalah hak untuk bayar zakat fitrah. Mungkin tuan fikir kalau Selangor kan RM7, tak masuk Selangor. Yang dekat RM7 itu maknanya sasarannya. Tapi kalau dalam fiqh, kalau satu orang tu dia hanya mampu membayar RM3 sahaja daripada keperluan dia, RM3 itu dia wajib bayar zakat fitrah. Dalam ilmu fiqh kan Selangor letak RM7 kan. Tapi orang tu dia punya pendapatan dia untuk makan minum dia tolak makan minum dan sebagainya, dia ada baki RM3. Jadi RM3 itulah zakat fitrahnya. Itu dia punya kadar sekurang-kurang. Jadi apa maksud di sini fakir? Kita sebut sini fakir tentang fakir dan juga jenis fakir. Perbezaan fakir dan miskin kita sebutkan tadi. Dan kita tahu bahawasanya fakir jika ada ia terpada. Orang fakir ni dia ada dalam dirinya berpada-pada. Di antara sifat yang terpunya pun qanaah. Qanaah itu berpada-pada. Dalam dirinya ada berpada-pada dengan barang yang diberi akan dia. Apa yang dia dapat tu dia berpada-pada. Dia qanaah. Dia terima seadanya, maksud begitu. Dan tiada ia loba pada menuntut harta. Dia tidak loba. Apa yang didapat tu dia syukur. Dia berpada-pada, dia terima seadanya. Dalam hatinya tidak jadi loba, tidak dari tamak. Berbeza dengan orang yang dia dapat pun tak banyak, tapi dalam hatinya tamak. Berfikir-fikir tentang harta. Bila nak jadi kaya, bila dia nak senang, dia berfikir sentiasa begitu. Ada orang yang fakir begitu, ada orang fakir tidak begitu. Orang fakir yang tidak berfikir tentang dunia, orang fakir yang tidak memikirkan tentang kaya ni, bila nak jadi kaya dia tak fikir macam tu. Dia ada, dia berpada-pada, alhamdulillah, besok dia usaha lagi. Orang yang macam ni dipanggil apa? Pangkat orang fakir yang macam ni berpada-pada dengan apa yang dia dapat dan dia berusaha hari yang besoknya. Orang yang mati martabatnya menghampiri kepada martabat zahid. Di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafan." Yang bermaksud hadis ini pula hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Razi an Anas. Hadis ini bermaksud bermula syurga bagi mereka yang Islam ia dan adalah kehidupannya sekadar memada ia, tetapi hanya saja besar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha dan memadakan ia akan yang ada, dan bermudah sabar itu atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi zahid. Lebih itulah yang bermaksud di sini bermula. Tuba liman aslama wa kana 'aishuhu kafafan. Bermula syurga bagi mereka yang Islam
Ini orang Islam ni syurga bagi dia yang macam mana, bermula peringkat permulaannya dan adalah kehidupan sekadar memadai. Orang yang Islam ini, syurga bagi orang Islam ni, yang orang yang dalam dirinya tu ada qanaah, berpada-pada, mana apa yang didapat disyukuri dan tidak berlaku ketamakan pada diri dia, yang hari besok dia usaha lagi. Jadi berbeza dengan orang yang bukan Islam ni, bukan orang beriman kepada Allah, dia jadi tamak, dia meromok kenapa sikit, dia meromok kenapa tak cukup. Orang beriman ni, orang layak masuk syurga ni, apa yang dia ada kafafan, maknanya dia berpada-pada, dia rasa cukup. Dan hari besok dia usaha lagi, dia tidak meromok kenapa sikit bila dia nak jadi kaya. Ini adalah bukan sikap, bukan sifat orang yang akan masuk syurga Allah. Jadi maknanya kehidupan kita ni berbagai-bagai warna. Ada orang kaya, ada orang miskin. Dan setiap kita semua nak masuk syurga. Tak ada orang yang tak nak masuk syurga. Apabila satu orang beriman kepada syurga Allah, dia memang nak masuk syurga. Dia mana inilah dia punya batu ujiannya. Inilah adalah merupakan neraca ujiannya bagaimana apabila satu orang tu masa hidup dia diuji dengan kefakiran, kesusahan, di mana tetap dalam hati dia tu syukur kepada Allah, dia masih boleh hidup. Dan dalam diri dia sentiasa qanaah, dia rasa berpada-pada dan tidak ada dalam dirinya pula yakni ketamakan. Dia syukur kepada Allah, hari besok dia usaha lagi, hari besok dia usaha lagi. Yang boleh berlaku kepada orang yang fakir, yang tidak qanaah ni, dia memberontak, dia tidak menerima akan takdir dia susah, dia marah, dia memperbandingkan dia dengan orang lain, dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Ini lebih bahaya. Orang yang kaya dia kufur kepada Allah, itu mungkin biasa. Orang yang kaya dia kufur kepada Allah mungkin biasa, sebab dengan kekayaan itu boleh menyebabkan seseorang itu lupa kepada Allah, itu biasa. Orang miskin, orang fakir yang kufur kepada Allah itu luar biasa. Sebab apa tuan-tuan? Orang fakir yang kufur kepada Allah ni, kebiasaannya dia tidak menerima takdir miskin dia. Orang kaya lupa kepada Allah itu memang biasalah. Sebab dengan kaya dia lupa kepada Allah, masa dia susah dia dekat kepada Allah, dia kaya lupa kepada Allah, itu biasa. Kelalaian ni dengan sebab kekayaan ataupun kesenangan. Orang miskin ni tiba-tiba dia lupa kepada Allah, benci kepada Allah. Maknanya sebab apa? Dalam diri tidak ada qanaah. Dia pertikaikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sikap sebagai orang beriman ni, kita sentiasa melihat ke bawah, sepatutnya macam tu. Bukan kita melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, kita rasa tidak cukup walaupun kita kaya. Kita ada duit 1 juta, kita lihat orang ada 10 juta, mana kita rasa tak cukup. Orang ada 10 juta, dia lihat orang ada 100 juta, dia pun rasa tak cukup. Kenapa dia sikit? Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita ada kereta, kita lihat orang naik motosikal, kita rasa lega, alhamdulillah. Walaupun kereta buruk, tapi masih ada kereta dan tidak dikena hujan dan panas. Orang yang ada motor, dia tak ada kereta tapi ada motor, dia lihat orang naik basikal, dia rasa syukur sebab dia masih naik motor. Berbanding orang berbasikal, dia terpaksa mengayuh berpeluh. Dan orang yang berbasikal, dia lihat kepada orang jalan kaki, syukur dia ada basikal, masih dia boleh laju berbanding orang jalan kaki. Orang yang boleh berjalan, dia bersyukur berbanding orang yang lumpuh ataupun orang yang tidak ada kaki, dia masih boleh berjalan walaupun dia tidak ada kenderaan. Orang yang lumpuh masih bersyukur dia masih hidup, kawan-kawannya sudah mati, masih diberi peluang untuk beribadah kepada Allah. Maknanya qanaah. Qanaah ni berpada-pada dengan apa yang kita ada. Yang ni apa yang Allah Ta'ala jadikan kita ni adalah untuk beribadah kepada Allah. Sedikit masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Habislah perbincangannya, yakni kita akan lihat pula yang berikutnya berkenaan dengan sabar. Ini orang sabar tu macam mana? Disebutkan di sini, sebesar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha dan memadat ia akan yang ada dan yang bermula. Orang yang fakir bagaimana besar pahala apabila sabar dan juga redha. Dua keadaan, redha, satu sabar dan redha. Kadang-kadang sabar tapi tak berapa nak redha. Jadi dua-dua itu kena ada sabar dan redha dan memadakan ia akan yang ada dalamnya. Qanaah, ada 3 sifat ni.
Yang pertamanya sabar, yang keduanya redha, semua bahasa Arab. Qanaah, memadai itu qanaah. Tiga sifat ini memang terpuji lah. Yang tiga sifat ini kalau ada dalam diri kita selamat. Kita tidak jadi tamak dan kita tidak jadi boros kalau kita kaya. Sebab kita sabar dan juga kita redha dan juga qanaah. Kadang kaya ni Allah Ta'ala uji kita untuk jadi boros. Kaya, bila kita kaya, kita tak sabar untuk menggunakan harta kita kepada jalan yang benar. Tak sabar. Kadang miskin tidak sabar untuk kita mempertikaikan takdir Allah. Jadi sabar dua keadaan. Satu sabar sebab apa? Sabar apabila kita miskin, kita faham. Satu lagi sabar apabila kita kaya nak menguruskan harta itu. Mesti bertepatan dengan kehendak Allah. Yang berikutnya memadai, redha terhadap ketentuan Allah. Yang ketiganya qanaah, memadaikan ia akan yang ada. Apa yang ada dia redha, besok dia usaha lagi. Esok dia usaha lagi. Dan bermula sabar itu atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi zahid. Bagaimana satu orang itu nak sampai kepada martabat zahid, ianya dia kena sabar dulu. Kena sabar dulu. Apabila diuji kesusahan, dia sabar di mana dia akan naik kepada tangga yang tinggi zahid ataupun zuhud. Dan tiada sempurna zahid dan lainnya melainkan dengan sabar. Maknanya zahid dan zuhud itu adalah merupakan dua sifat yang terikat yang tidak terpisah. Mesti nak sabar. Kalau zuhud, satu orang zuhud dia mesti nak sabar. Dua-dua itu memang tidak boleh terpisah. Maka hendaklah menyebut hampa akan bab sabar kemudian daripada bab zahid wallahu a'lam. Jadi pengarang kata dia akan sebut tentang bab sabar. Sabar ni adalah merupakan perangai yang terpuji, sifat yang terpuji, sifat mahmudah. Allahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.